Makcik-makcik yang mengidap penyakit kulit, air hujan ubat, bersih badan tu. Ini tidak, asyik hujan lari, demam. Demam bukan salah hujan, salah asid dalam badan awak yang terlalu banyak penyakit. Tanda ada penyakit, bila kena hujan, demam, itu tanda penyakit. Kita budak-budak dulu main hujan, mana ada demam? Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 5 hari bulan Disember yang lepas saya menunaikan umrah dan saya balik pada 10 Disember. 5 hari je pergi umrah. 6 hari bulan saya ceramah di Johor. Kemudian saya ceramah di 6 hari di Johor, 3 hari di Langkawi, 4 hari di Johor. Semalam saya sampai di Manjung, balik dari Johor ke Manjung, pagi tadi di Pulau Pangkor, dan sekarang dengan tuan-tuan. Pagi besok saya di TV3 siaran langsung Tanyalah Ustaz. Malam besok di Temerloh. Pagi Rabu saya di Terengganu, malamnya di Selayang. Jadi dah 2-3 minggu dah tak balik rumah tuan. Tadi saya balik dari Pangkor, isteri saya masuk Pangkor. Bayangkan, isteri saya bawa anak-anak naik feri yang sama, saya keluar pada feri, dia turun pada feri. Jumpa dekat JT Marina Resort saja tuan. Jadi kalau kakak nak ajak saya kahwin, tak payahlah kak. Yang ada di rumah tu pun tak tengok, tak payahlah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang rahmatan lil alamin, Allah Ta'ala menyebutkan perkara ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat pada sekalian alam. Jadi banyak perkataan ataupun huruf ka yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan engkau. Engkau tu bukan kita, engkau tu balik pada Rasulullah domer. Dan tidaklah kami utuskan engkau, sebab tu dalam bracket wahai Muhammad. Jadi ada pula orang perasan wa ma arsalnaka, tidaklah aku utuskan engkau. Engkau tu aku lah, tu yang mengaku jadi nabi tu. Jadi banyak perkataan ataupun huruf ka di dalam Quran. Umpamanya ud'u ila sabili rabbika, serulah kamu, serulah kepada jalan Tuhan kamu. Ud'u ila sabili rabbika, maknanya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad supaya menyeru kepada jalan Tuhan bil hikmah, dengan jalan kebijaksanaan. Ataupun di dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau adalah rasul-rasul yang diutuskan, termasuk dalam rasul yang diutuskan. Ataupun di dalam surah Toha, Toha ma anzalna alaika, Toha, tidaklah kami turunkan kepada kamu akan Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu. Jadi perkataan ka tadi ni tuan-tuan balik. Sebab ada orang tanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak ada pun sebut Nabi Muhammad di situ. Yang ada disebut ka. Ka tu maknanya untuk Rasulullah. Tetapi walaupun untuk Rasulullah, pengajarannya semuanya untuk kita.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Yasin tadi, umpamanya di dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah bersumpah demi Al-Quran yang bijaksana. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Abdullah bin Abbas ditanya, apa makna Yasin? Kata Abdullah, ya tu maknanya wahai, sin tu manusia, wahai manusia. Demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasul. Ada ulama tafsir yang lain mengatakan Yasin itu adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab adanya perkataan ka, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Yasin, demi Al-Quran yang bijak, sesungguhnya engkau tu balik pada Yasin. Yasin, siapa dia Yasin? Engkau yang menjadi Rasul. Maka ulama kata Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupalah dengan surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau untuk menyusahkan engkau. Maka ka tadi balik pada siapa? Balik pada Taha. Siapa Taha ni? Orang yang mendapat Al-Quran. Siapa yang mendapat Al-Quran? Orang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perkataan Yasin, perkataan Taha disebutkan di dalam selawat menggambarkan Yasin dan Taha itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan di sini semuanya hafal Yasin, semuanya hafal Taha, semuanya ingat itu adalah perkataan yang disebut di dalam selawat ke atas Rasulullah. Jom kita selawat sama-sama tuan-tuan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang dah jawab soalan, kenapa sebut ala Taha, kenapa sebut ala Yasin Habibillah? Jawapannya, Taha dan Yasin itu ulama-ulama kata sebahagian daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pula pada ulama lain, apa makna Yasin? Wallahu a'lam bissawab. Balik ilmunya pada Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu. Sebab tak tahu, sebab Nabi tak beritahu. Sebab apa Nabi tak beritahu? Sebab Jibril tak beritahu. Sebab Nabi tak beritahu, ada benda hak Nabi tahu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak tahu. Sebab apa? Sebab nak menggambarkan, nak menunjukkan otak kita ni kecil, pemikiran kita ni kecil. Maksudnya apa? Allah bagi tahu, baru kita tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, tak ada siapa pun tahu. Saya penceramah, kalau Allah tak bagi tahu, Nabi tak bagi tahu, saya pun tak tahu. Prof kita, pengurusi surau prof, kalau Allah tak bagi tahu, dengan prof pun tak tahu, dengan doktor pun tak tahu, ulama pun tak tahu. Itulah menunjukkan hinanya kita. Tahunya kita sebab Allah bagi tahu, tak tahunya kita sebab Allah tak bagi tahu. Walaupun hurufnya cukup senang, nun wal qalami wa ma yasturun. Apa makna nun? Tak tahu. Apa makna qaf? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Allah tak bagi tahu. Sebab tu jangan ada perkataan, perasaan, sifat ujub, sombong dalam diri kita. Siapa sangat kita ni tuan-tuan? Ustaz, saya 2 PhD Ustaz. 2 PhD engkau, kalau jatuh bilik air terlentang, hilang PhD engkau. Bukannya susah masuk bilik air, terpijak sabun, terlentang seminggu koma, sedar daripada koma, hilang ingatan. Dia ada 2 PhD, ada manfaat? Tak ada. Isteri duduk di sebelah katil pegang tangan suami dia.
abang, ni Leha, isteri abang ni. Isteri itu apa? Oh sudah, entah. Isteri pun dia tak kenal. Datang prof pengurusi dengan jawatan kuasa ziarah Tok Imam ni. Mam, saya Profesor Mustafa ni, pengurusi surau. Surau tu apa? Oh sudah tuan-tuan. Harga sampai prof pun dia tak kenal ni. Datang lagi tu Persatuan Kumpulan Marhaban dan Barzanji Surau, diketuai oleh Hajah Rogaya. Ustaz, saya ni gaya janda, ingat tak Marhaban? Ingat. Oh ingat pula. Nampak benar nipu je tuan-tuan. Yang prof dia tak ingat, kat gaya janda dia ingat pula. Bukan imam sinilah ni, di Afrika ni. Jangan marah saya pula. Nak tunjuk otak kita ni anytime boleh hilang. Segala-galanya anytime boleh hilang. Mata boleh hilang. Tengok pemain badminton tu. Siang malam main badminton sihat tu. Pun mata lumpuh, tak boleh terangkat, sihat. Tengah duk main tak boleh nak smash. Sudah mana mata tak nampak. Kawan saya tuan-tuan, bapak dia otot mata ni tak boleh angkat. Pergi tengok bola, waktu mata tu jatuh, waktu itulah gol. Tak nampak dia tuan-tuan. Allah nak tunjuk, itulah kita dapat pinjam daripada Allah. Sebab tu janganlah kita ni sombong. Allah nak tunjuk pada kita, engkau tu kecil. Nun saja pun kau tak tahu, ya pun kau tak tahu, sin pun tak tahu. Sayyidina Ali sebut, Yasin itu apa makna? Sayyidina Ali cakap, tak payahlah kaji apa makna Yasin. Kalau kau kaji yang ni, kau kaji tak habis kan. Balik keputusan Allah yang Maha mengetahui. Tetapi janganlah kau kaji alif lam tu apa, alif lam ra tu apa, nun tu apa, kaf ya ain sad itu apa. Yang kau kena kaji ialah selepas Yasin, selepas alif lam ra, selepas alif lam mim. Yang itulah yang kau kena kaji. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, tilka ayatul kitab, Yasin wal Qur'anil Hakim, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Cuba tengok selepas huruf-huruf tadi Allah sebut apa? Allah sebut apa? Kitab. Tak kitab, Quran. Zalikal kitab alif lam mim, zalikal kitab alif lam ra, tilka ayatul kitab hamim. Semua kitab. Tak kitab, Quran. Sayyidina Ali kata Yasin, sebab olah-olah Allah Ta'ala panggil kita Yasin, seolah-olah dipanggil wal Qur'anil Hakim. Cuba kita baca huruf rahsia alif lam mim. Kita nak dengar ayat nombor 2. Kita nak dengar ayat nombor 2 tu. Taha. Kalau setakat Taha je tak puas tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jadi imam, tu imam baca, menjadi makmum sembahyang, tu imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Taha, Allahu Akbar. Apa rasa tuan-tuan? Rasa nak penerajang tu imam ni tuan-tuan. Bukan imam sinilah, di Afrika ni tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali, yang kamu kena kaji ialah kitab. Sebab selepasnya kitab, selepasnya Quran, selepasnya kitab, selepasnya Quran, mesti ada benda yang besar yang Allah nak kabarkan, Quran atau kitab itu. Tapi setengah daripada kita, alif tu Allah, lam tu aku, mim tu Muhammad. Oh tinggi ustaz ni, makrifat, hakikat, lalah terlipat. Mana kau belajar alif tu Allah? Mana kau belajar mim tu Muhammad? Belum tentu. Sebab tu Sayyidina Ali kata, yang kamu nak kena kaji ialah tu, zalikal kitab. Inilah dia sebuah kitab. Bukan inilah dia yang ditunggu-tunggu tu juz Nusantara.
Lain tuan-tuan. Ya, jahit manik tu cucuk jarum, Assalamualaikum. Keluar pagi balik malam, Waalaikumsalam. Sekarang jawab Pak Salam pantun sekarang ni tuan. Inilah dia. Itu juz Nusantara. Ni kata Allah. Inilah dia Al-Quran. Apa dia? Kata Allah, demi Al-Quran yang bijak. Demi Al-Quran yang bijaksana. Allah sumpah. Wal Qur'anil Hakim, wawul qasam, wa sumpah. Demi Al-Quran yang bijaksana. Subhanallah. Allah bersumpah dengan apa? Buah. Wattin, wazaitun. Allah bersumpah dengan apa? Bukit. Waturi sinin. Allah bersumpah dengan apa? Tempat. Wahadal baladil amin. Allah sumpah dengan Mekah. Allah sumpah dengan Bukit Tursina, Allah sumpah dengan buah. Maknanya 3 tempat ni hebat. Tursina, buah tin, buah zaitun dan Mekah. Saya sebut elok-elok ni. Tuan-tuan ambil gambar habis kan. Kan saya ambil gambar tengah, dia snap situ pula keluar Ustaz Kazim. Tunjuk fak dalam masjid pula. Jahat betul tuan-tuan. Susah betul sekarang ni tuan-tuan. Dia edit pandai je. Elok pula saya tunjuk jari tengah. Nampak Ustaz Kazim berlucah. Astaghfirullahalazim. Allah bersumpah dengan masa. Wadduha. Wal fajr. Wal asr. Allah bersumpah dengan benda-benda di langit. Was-sama. Was-syams. Wal-qamar. Wal-nazi'at. Wal-najm. Allah bersumpah dengan malam dan siang. Allah sumpah dengan benda yang hebat-hebat. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Allah tak bersumpah dengan buah, Allah tak bersumpah dengan pokok, Allah tak bersumpah dengan bintang-bintang, Allah bersumpah dengan manusia dan unsur yang ada pada manusia. Apa dia? Surah Al-Hijr ayat 72. Allah bersumpah dengan umur. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur engkau. Kau tu siapa? Kau tu siapa? Awal-awal saya sebut dah. Engkau tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Kau di situ ayat untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna alaika. Kau tadi untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, ayat yang selalu kita baca, untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, demi umur engkau. Engkau ni untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umur engkau. Sesungguhnya orang yang menentang engkau wahai Muhammad, mereka tu berada dalam keadaan mabuk, kata Allah. Satu-satunya umur, satu-satunya manusia yang Allah jadikan sebagai ayat-ayat sumpah hanyalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tak umur Nabi? Apa makna umur? Tadi saya pergi Pulau Pangkor, jaga tempat saya tu. Tempat saya pergi melawat tu, dia tanya, "Ustaz, umur berapa?" Dekat 60 dah. Orang sebaya lah. Sebaya lah kita. Nampak? Sebutan tu, sebaya. Subhanallah. Padahal saya tak sampai 50 lagi. Tuan-tuan, umur maknanya hari dia lahir sampai hari dia mati. Itu nama dia umur. Kata Allah Ta'ala, demi umur Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Bintang hebat. Kenapa Allah bersumpah dengan langit? Langit tu hebat. Kenapa Allah bersumpah dengan Mekah? Mekah tu hebat. Kenapa Allah bersumpah dengan Al-Quran? Al-Quran tu hebat. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad? Umur Nabi Muhammad tu hebat. Batang tubuh Nabi Muhammad tu hebat. Mulianya sampai Allah jadikan sebagai ayat sumpah demi umur Nabi Muhammad. Apa maksud? Hari baginda lahir sampai hari wafat baginda mulia. Hari lahir Nabi dah mulia dah. Waktu Nabi kecil dah mulia dah.
Waktu Nabi 4 tahun dah mulia dah. Waktu Nabi menyusu mak dia dah mulia dah Nabi tu. Saya ni sampai sekarang tak mulia. Tambah waktu kecil lagi tak mulia. Saya waktu kecil dulu pakai seluar pendek, main bola dalam bendang. Sekarang baru pakai jubah. Ni abang-abang ni ramai pakai seluar pendek main hoki, main rugby, main hoki. Baru sekarang pakai kepiah putih. Tuan-tuan nak samakan tuan-tuan dengan Nabi Muhammad waktu kecil? Sebab ada orang yang menyamakan Nabi Muhammad waktu dia kecil sama dengan kita waktu kecil. Di mana tuan-tuan nak letakkan ayat dalam surah Al-Hijr ayat 72? Allah bersumpah tentang umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita memandang rendah pada Nabi. Surah An-Nur ayat 63, la taj'alud du'a, jangan kamu panggil Nabi Muhammad ka du'a ba'dikum ba'da, macam mana kamu panggil orang-orang di kalangan kamu. Allah pesan dalam surah An-Nur ayat 63, jangan kau panggil Rasulullah ni macam kau panggil kawan-kawan kau. Umur dia pun mulia dah, 4 tahun dah dibersihkan hati dia, dibelah dadanya, dibersihkan hati dia. Siapa tuan-tuan yang belah dada umur 4 tahun? Jantung berlubang ada tuan-tuan? Kita nak kata kita ni sama dengan Nabi Muhammad. Sebab ada orang cakap Nabi Muhammad ini hanya rapat dengan kita bila Nabi diangkat menjadi Rasulullah. Sebelum tu dia macam budak-budak biasa. Bukankah Allah bersumpah dengan umur? Umur Nabi keseluruhan tu sudah mulia. Waktu kecil baginda berjalan dipayungi oleh hawan. Belum diangkat menjadi Nabi, belum akil baligh, baru budak 12 tahun saja berjalan, 4 tahun berjalan tuan-tuan, payung dia ialah awan. Anak tuan-tuan darjah 6 pergi sekolah, tuan-tuan yang payung kan? Bukan awan yang payung. Tiba-tiba tuan-tuan cakap anak tuan-tuan ni macam Nabi. Salah. Apatah lagi kalau kita jumpa cinta yang ke-19 di Mekah, lagi tak sama tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Allah, Masya Allah, auranya astagfirullahaladzim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kena faham. Kalau umur Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala yang muliakan, apa salahnya tuan-tuan muliakan Nabi Muhammad punya hari lahir? Kalau Allah muliakan umur Nabi, takkan tuan-tuan tak boleh muliakan Nabi dengan meraihkan kelahiran baginda, nama dia Maulidur Rasul. Kalau orang tanya pada tuan-tuan, "Hei, semalam buat apa di surau? Ramai nampak? Aku ingat ada kursus haji. Ada ceramah semalam Maulidur Rasul." Apa pasal kau buat Maulidur Rasul? Zaman Nabi lu tak ada pun, sahabat tak ada pun, kau orang sibuk-sibuk Ustaz. Sebab kami baca dalam Quran. Habis tu Nabi Muhammad tak baca dalam Quran. Tu pulanglah. Adakah salah benda itu? Kalau Allah muliakan umur Nabi, takkan kami tak boleh muliakan? Apa dalil Allah muliakan? Surah Al-Hijr ayat 63. Surah Al-Hijr ayat 72. Allah muliakan dia. Kalau kau tak tahu lagi betapa hari jadi ni disebut oleh Allah dalam Quran, kau buka surah Maryam. Buka surah Maryam, cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Ali Imran, dalam juzuk yang ketiga, Allah Ta'ala sebut macam-macam tuan-tuan. Ataupun kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, bukalah tilka rusulu faddalna ba'dahum ala minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya, kita boleh buka dalam juzuk yang ketiga, tilka rusul. Allah Ta'ala ni di antara para nabi pun ada darjat dia. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada yang nabi boleh bercakap dengan Tuhan. Ada yang diangkat oleh Allah Ta'ala, tidak ada bapa. Ada yang diangkat oleh Allah, dijadikan sebagai manusia yang terawal. Dalam banyak-banyak nabi tadi, yang paling mulia ialah, yang paling agung ialah, penghulu pada nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Kata Nabi Isa, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala memuliakan dia, yauma wulidtu
wa yauma ub'atsu hayya. Allah Ta'ala memuliakan hari aku lahir, dan Allah Ta'ala memuliakan nanti hari aku dibangkitkan kelak. Nabi Isa cakap, hari aku lahir ni Allah muliakan, hari aku dibangkitkan kelak Allah muliakan aku. Kalaulah Nabi Isa Allah muliakan hari lahirnya, takkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tak muliakan hari lahirnya. Balik buka Quran. Sebab hari ni orang cakap, saya tak jumpalah hadis. Dalam hadis tak jumpa. Kalau dalam hadis tak jumpa, kau ceklah dalam Quran. Sumber Islam kan dalam Quran, bukan hadis mata-mata. Sebab hari ni sikit-sikit Quran, hadis tak ada. Hadis tak ada kan Quran ada. Sebab tu kadang-kadang kau kena kiaskan dia di situ. Kiaskan. Subhanallah. Sampai nak bergaduh. Boleh ke tak boleh buat Maulid Rasul? Boleh ke tak boleh buat Maulid Rasul? Bangkang tak habis-habis. Gegau bangsa tak bangkang pula. Yang tu confirm Nabi tak buat. Dan saya takut hari ni tuan-tuan, ada pula hukum yang keenam yang ditokok pada kita. Kamu kata buat majlis Maulidur Rasul ni tokok tambah. Habis tu kamu yang cipta hukum yang keenam tu tak tokok tambah. Apa hukum sembahyang maghrib? Apa hukum sembahyang maghrib? Jawablah wajib. Apa hukum sedekah? Tadi tabung dah berjalan. Apa hukum sedekah? Sunat. Apa hukum minum arak? Haram. Apa hukum pakai baju jubah bagi warna kelabu ni? Harus. Apa hukum makan petai tadi pukul 7 datang masjid sembahyang? Makruh. 5 tak? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Sekarang apa hukum sambutan Maulidur Rasul? Nabi tak buat. Adakah hukum nombor 6? Nabi tak buat. Mana ada hukum Nabi tak buat? Hukum cuma ada 5. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Mana ada nombor 6? Nabi tak buat. Apa hukum sembahyang atas kapet? Ada saf. Nabi tak buat. Buang kapet. Apa hukum gantung kalimah Allah? Nabi tak nak gantung kalimah. Buang. Nabi tak buat. Mana boleh jawab Nabi tak buat? Tuan-tuan ni sakit lutut, pergi Mekah, naik wheelchair, tingkat atas, duduk tawaf. Nak laju, tekan arnab. Nak slow, kura-kura. Adakah Nabi Muhammad tawaf naik skuter? Betul kau. Nabi tak buat. Campak aja skuter tu, bawa pergi market. Mana boleh cakap Nabi tak buat? Hukum cuma ada 5. Siasatlah sebelum nak turunkan hukum yang 5 tadi. Siasat apa yang ada di dalam apa yang kau buat. Di situlah dapat sama ada harus atau makruh atau sunat atau apa. Ini tidak. Sikit-sikit Nabi tak buat. Pening kepala kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 133, 134 Ali Imran. Surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu, kerana aku sediakan syurga seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Orang yang menafkahkan hartanya waktu dia senang, orang yang menafkahkan harta waktu dia susah, orang yang menahan marah di dalam hati, orang yang memberi maaf pada orang lain, dan Allah suka pada orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang bertakwa? 5. Allazina yunfiquna fis sarra, orang yang menafkahkan harta dia waktu dia senang. Sarra, senang. Itu takwa. Tuan-tuan ni senang, gaji baru dapat, senang masuk duit dalam tabung, alhamdulillah, senang. Waktu tengah sihat, senang tak? Seronok tak sihat? Masuk duit buat kenduri. Anak dapat 9A, PT3, kenduri, lusa. Seronok tu. Abang-abang ni baru kahwin, umur 70, isteri pula 27. Subhanallah, 3 hari 3 malam kenduri. Kenapa Haji? Suka.
Suka. Salah ke sebut kenduri? Tak salah. Sebab Allah sebut dah. Sarra. Suka. Balon lah. Bukan membazir bagi orang makan. Yang salahnya letak di situ tak ada siapa makan. Baru salah. Ini habis. Belum masuk lagi persatuan pembungkus. Bukan orang sini lah. Ni di Afrika. Belum habis makan. Dibungkus dah. Nama dia tuan-tuan. Persatuan Makcik Tupperware, Persatuan Makcik Plastik, macam-macam ada tuan-tuan. Waktu kita suka, waktu kita senang, waktu kita sihat, sedekahlah. Itu nama dia taqwa. Yang kedua, wad-darra. Orang yang menafkahkan harta dia ketika dia sedih, ketika dia susah, ketika dia susah hati, ketika dia darra, sempit. Tuan-tuan ni sakit, duduk di hospital. Sakit. Datang orang ziarah, kasih duit. Haji, apa duit-duit ni apa pula ni? Tak apa, kok nak beli es krim ke apa? Es krim apa aku ni baru potong kaki. Macam mana? Es krim apa engkau? Silap, kok nak beli ubat, perasan nak pergi umrah pula makan es krim. Tuan-tuan ambil duit tu, simpan bawah bantal. Asal orang datang je, simpan duit bawah bantal. Bila anak dia datang, dia bangun. Kau ambil duit-duit bawah bantal ni, kau hantar pada surau, buat kenduri, tolonglah baca Yasin untuk mak. Dah lah sakit, tapi masih lagi boleh sedekah. Tu nama dia darra, sifat orang bertakwa. Anak dia hilang, dah seminggu hilang, masuk lautan, tak jumpa-jumpa. Bila orang datang pada dia, makcik, kami datang ni pada rumah anak yatim, minta sedekah makcik. Sedekah. Walaupun dia susah hati, anak dia hilang, tak ditengking. Anak aku hilang, tahu tak? Kira susah kau ya. Nganga budak tu. Di mana salah kami? Salah lah engkau minta pada orang yang salah. Walaupun dia susah hati, dia masih sedekah. Anak makcik hilang, nak tolong buat doa selamat boleh? Nampak? Apa makna darra? Mati. Mati sedih tak maklum? Sedih. Bila suami mati sedih tak? Sedih. Tak ada bila suami mati isteri senyum. Apa Kak Leha senyum ni? Suami meninggal semalam. Tu nama dia wayar putus. Orang yang meninggal, keluarga dia mesti sedih. Datang Prof, ajar, sabarlah. Tu nama dia takziah. Takziah ni mengucapkan suruh sabar. Takziah lah. Allah ya raham baik, meninggal hari baik, mati pula waktu baik, di tempat yang baik. Ya Allah, kami sabar ya. Itu nama dia takziah. Bukan takziah ni saya mengucapkan takziah atas kematian suami awak. Salah tu. Tu tahniah tuan-tuan. Tahniah ni boleh sebut tahniah. Tahniah lah. Awak menang pingat emas. Bolehlah sebut tahniah. Tapi untuk takziah, sabar aja ya. Allah bersama dengan orang sabar. Itu takziah. Sopalah dengan subhanallah. Tu tasbih. Marilah kita mengucapkan tasbih. Tasbih, 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 tasbih. Subhanallah. Alah. Marilah kita ucapkan tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan tahmid, 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 tahmid. Tahlil, 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 takbir, 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 takbir. Salah. Bila sebut takziah, sabar. Bila sebut takziah, redha. Bukannya takziah, 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 takziah. Cuba tanya. Ajah, minta izinlah. Malam ni kami nak buat bacaan doa untuk arwah lah. Buatlah sikit bacaan doa. Boleh aja, minta izinlah kami buat kat surau aja. Silalah Tuan Imam. Saya nak buat, saya pun uzur. Ajah umur berapa sekarang? 74. Oh, ada uzur lagi ya. Saya makan nyonya benar. Oh, patutlah pun. Lepas Prof balik, dia panggil anak dia, Aiman, kau pergi kedai nasi biryani tu, bungkuskan 40 nasi bungkus, sedekah dekat orang surau, dia orang nak baca Yasin tahlil untuk bapa engkau.
Dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah hati, masih boleh bersedekah. Betul tak dengan ayat allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra? Habis tu yang pandai-pandai kata bid'ah tahlil tu pasal apa? Kalau kau tak jumpa dalam hadis, kau buka lah dalam Quran, kau kiyah ngalah di situ. Apa makna dharra' di situ? Dalam keadaan sedih pun boleh sedekah lagi. Allah, sifat orang bertakwa. Allah tuan-tuan, jadi pening hari ni. Nak karaoke tak ada orang larang, nak gegar orang Gaza tak ada orang larang, nak baca Quran orang larang pula serang. Di mana rahmatnya Nabi Muhammad? Allah Ta'ala sebut wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Allah bersumpah menggunakan Al-Quran bahawa Nabi Muhammad itu Rasul. Tuan-tuan, bijaksana dalam bahasa tuan-tuan makna dia smart. Smart. Demi Al-Quran yang smart. Orang kampung panggil smart tu handsome. Oi, smart kamu hari ni dolah. Lain. Itu sega. Itu handsome macam Rock Hudson. Ini cerita Labu Labi. Kamu ketawakan aku? Tidak Tuan Haji. Budak-budak cakap hari ni Tuan Haji handsome macam Rock Hudson. Aku ni handsome macam Rock Hudson. Ni cerita Labu Labi ni. Dah makan semuanya? Belum Tuan Haji. Kau nampak itu kedai? Kau belikan setiap seorang 2 biji telur. Hari ini Haji Bakil yang belanja. Tuan-tuan, hai, Ustaz boleh buat suara Ustaz? Macam-macam suara saya boleh buat tuan-tuan. Tuan-tuan cakap nak suara apa tuan-tuan? Semua dalam surau Ustaz boleh buat ni. Subhanallah. Allah kata Al-Quran ni smart. Ni cuba tengok surau kita ni. Smart. Bersih. Kemah. Aircon sejuk. Speaker bagus. Meja penceramah pun bagus. Tak jatuh dah ni tuan-tuan ni. Ni pun segak. Nampak tak? Smart. Maklumat pun smart. Pentadbiran pun smart. Itu nama dia smart. Smart ni makna dia kemas. Menyelesaikan masalah dengan smart. Itu maknanya smart. Bukan segak. Bukan handsome. Allah kata Quran ni smart. Allah sebut dalam ayat yang saya baca tadi, berdakwahlah kamu kepada jalan Tuhan kamu dengan smart, bijak. Sebab tu kalau siapa yang nak jadi pendakwah, nak jadi penceramah, dia kena smart. Bukan smart pakai segak-segak. Kalau saya pakai coat, pakai blazer, pakai coat, pakai tie ke pakai apa benda pun, oh, smart ustaz malam ni. Tapi kalau tuan-tuan tak faham, buat apa? Saya ni profesor, dijemput menyampaikan ceramah kepada budak-budak tadika. Boleh tak? Boleh. Tapi kena ikut keadaan budak-budak tadika. Walaupun saya prof, tak boleh saya bawa keprofan saya tu ke tadika. Di dalam era globalisasi sekarang, kita melihat bahawa kecenderungan masyarakat dunia di dalam memberikan sesuatu inaksi kepada, agak-agak budak tu faham ke tuan-tuan? Globalisasi tu apa? Nasi tu kan dah lama basi lah. Oh, nampak? Walaupun dia prof, tapi pasal dia tak smart, nampak sangat dia tak bijak tuan-tuan. Smart yang pertama, cara penyampaian. Untuk budak tadika, banyakkan nyanyi. 1, 1, saya sayang Allah. 2, 2, sayang Rasulullah. 3, 3, sayang ibu ayah. 1, 2, 3, sayang semuanya. Itu tadika. Jangan dibuat dalam surau ni. Ya, Tok Imam, 1, 1. Kesian Tok Imam ni. Tu tak smart nama dia. Smart itu maknanya mengajar dengan hujah, dengan fakta. Tu smart. Jangan kau bercakap. Tak tahulah, saya pun tak pastilah sebab dia saya dengar cakap dia orang je, dia orang cakap, saya tak pastilah. Tak smart. Kalau kau tak pasti, saya tak tahu. Minta maaf. Kalau pasti kau cakap.
Yang ketiga, bila smart, engkau bercakap bahawa dengan penuh keyakinan. Itu smart. Saya duk ngajar budak-budak pencetus ummah, Astro, budak-budak Na'i, TV3, berapa musim saya jadi pengetua, berapa musim. Sampai dia orang mesti tak kenal dah, beratus-ratus. Sekali rancangan berpuluh orang, sekali masuk 12 orang, 14 orang. Kena 3 musim, 4 musim, ada 3-4 episod pula. Antara benda yang saya cakap kepada mereka, dalam kamu nak berdakwah, jangan tanya balik apa yang kamu cakap kepada orang. Jangan kamu cakap, kemudian tanya balik pada orang. Betul tak? Betul tak? Jangan. Buatnya orang tu cakap, tak betul. Mampus kau. Sebab ada orang penceramah, bila dia tanya, dia cakap, dia suka tanya balik. Betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Buatnya orang tu cakap, tak betul. Sudah, tuan-tuan. Saya tegur tu, jangan duk ulang balik. Betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Tak mau. Kamu tak pasti apa yang kamu cakap. Sampai orang lain kena betulkan balik. Betul tak? Betul, betul, betul. Tak mau. Jangan diulang benda yang sama berkali-kali. Ya? 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 Pun tak boleh. Dalam tak smart. Boleh bercakap tapi kau tak smart. Ya? Ni kena ingat ya. Ya. Okey. Jadi ya. Ya. Apa benda kau cakap ya. Jangan duk ulang benda yang sama. Bertanya balik pada orang. Kalau orang belah utara kan? Tu belah utara. Kan? Kalau Johor udah pula dah tuan-tuan. Mari belah-belah Pantai Timur dah. Tak boleh lah. Sebagai penceramah, jangan sebut benda yang sama berulang-ulang. Belah Perak pula, ya. Kita kata dia. Allah perintah supaya kita menjadi pendakwah yang smart. Masa kena jaga. Okey, itu smart. Allah kata Al-Quran ni smart. Ni handphone yang saya pakai ni nama apa? Smartphone. Telefon pintar. Lawan dia telefon bodoh. Allah kata Al-Quran tu smart. Manusia kata handphone ni smart. Smartphone. Akak-akak yang belum ada smartphone, besok pergi kedai, beli satu smartphone. Kalau rasa nak yang murah sikit, belilah Oppo. Rasa ada duit lebih sikit, Lenovo. Rasa lebih sikit duit, Samsung. Rasa tak ada duit, Samsung cukup. Tak ada masalah. Pergi tanya pada Cina. Okey, ini apa menatang? Ini bukan menatang mah, ini handphone, smartphone, iPhone. Tahulah apa nama iPhone. Tadi you tanya sama saya itu binatang, ini bukan binatang mah. Dia apa function dia? Apa bagus dia? Wah, you tak tahu lah. Ini paling canggih punya, paling smart punya, dia ada 3 kamera punya. 3. Saya semua handphone ada 1 ataupun 2 saja. Ini yang terbaru dia kemukakan dengan 3 kamera. Apa dia punya baik dia? Ini kalau lu angkat ini gambar, you sekarang umur berapa? 60. Ini kalau lu angkat rumah you jadi 30, 20 itu macam. Banyak canggih. Ini punya canggih punya lah. You boleh adjust macam-macam punya lah. Mau cantik kan, mau apa tua kan, boleh kasih buat punya lah. Canggih ni. Apa lagi faedah dia? Apa lagi bagus dia? Ini kalau you pakai ada orang curi you pergi masjid ke apa, kalau orang curi taklah guna curi punya lah. Sebab dia boleh detect. Dia tekan ini dia cari, dia boleh tengok-tengok you punya orang sebelah telekung sebelah punya orang sembahyang. Canggih You sembahyang Apa tak sembahyang pula? Ini paling canggih. Paling canggih. You pergi mana pun dia automatik macam itu kiblat punya sembahyang. You tahu kan itu kiblat punya Mekah punya kan? Ini kasih tunjuk. You taklah payah itu kompos. Canggih gila. Sekarang kalau you pakai ini, you tak payah pakai password tak payahlah, postcode lagi tak payah. Ustaz,
You tengok saja muka, dia sudah buka. Dia punya kunci unlock punya. Oh, benda paling canggih mah. You tak rugi ya kalau you beli, tak rugi punya. Berapa harga ya? 1,007. Oh, banyak murah. 1,000 dapat 7. Tidak. Banyak bodoh lah you. 1,700. Dah canggih sangat tuan-tuan. Beli sebiji Apple, iPhone, beli sebiji. Tak atas coffee table. Buatkan kopi. Isteri pun datang bawa kopi, telenggok. Tak di atas meja sebelah kotak iPhone. Menatang apa ni bang? Ini bukan binatang mah, ini handphone, smartphone mah. Udah di Cina pula. Dia ulang balik apa yang Cina kedai cakap. Apa bedanya bang? Ini dia ada 3 kamera. Kalau lu angkat you pula gambar jadi 20, 30 you punya umur, punya cantik, punya muka. Wah, banyak canggih bang. Ya, tahu sebab itu abang beli ni smartphone. Leha kalau nak pakai tak payah nak tekan-tekan nombor lagi dah. Swipe saja keluarlah, boleh type terus. Kalau abang tidur, kamu nak tengok mesej apa yang abang hantar, pekuk je ke muka abang. Boleh buka dah sekarang. Tak payah lagi nak rahsia-rahsia nombor PIN. Oh, canggihnya. Habis-habis buat penerangan pada isteri, kita pun letak balik dalam kotak, kita pun bubuh dalam almari perhiasan. Tak beli pun SIM dia, tak beli pun kad nombor dia. Agak-agak smartphone ni berfaedah tak pada dia? Tak, pasal apa tak? Sebab dia tak pakai. Allah kata Al-Quran tu smart. Pintar tak Quran? Pintar. Tapi kalau tak dia baca, hanya letak dalam rak, nampak tak smart Quran? Itulah dia handphone sekarang. Tu nama dia Quran. Bila nak nampak smartnya Al-Quran untuk menyelesaikan masalah, kalau Al-Quran kita tak baca, Al-Quran kita tak rujuk, macamlah beli handphone tadi, tak pakai, duk pakai Nokia 3 sekupang. Tak nampak canggih lagi. WhatsApp tak boleh, app nu tak boleh, app ni tak boleh, apa pun tak boleh. Mak handphone mak ni yang ini je, boleh miss call, boleh call. Mesej pun tak boleh. Ni pun ikat dengan getah, jatuh 40 kali dah kata dia. Sebab itu tuan-tuan, Allah kata Al-Quran tu smart bila kau pakai. Begitulah dengan Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Kalau kau ikut, kalau kau tak ikut, kau tak dapat rahmatan lil alamin. Apa dalilnya? Surah An-Nur ayat 63. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka jaga-jagalah orang yang membantah Nabi Muhammad. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Jaga-jagalah dengan orang yang menyalahi perintah Nabi Muhammad. Bila mereka bantah Nabi Muhammad, tak nak ikut Nabi Muhammad, 2 benda yang akan kita dapat: fitnah dan azab. Yusibahum azabun alim. Antusibahum, akan datang azab yang pedih pada mereka. Dan yang keduanya akan datang fitnah. Hari ini tuan-tuan, kita tak ikut Nabi Muhammad. Kita duk sebut rahmat, tapi tak ikut. Apa dapat pada kita? Fitnah. Malu, hina, tu fitnah. Umat Islam jadi hina, umat Islam tak dihormati, umat Islam dibunuh, umat Islam ditidakkan suaranya, umat Islam dinafikan hak, umat Islam tak ada siapa yang hormat, tak ada siapa yang takut, sebab engkau bantah Nabi Muhammad. Ustaz, mulut tu baik-baik sikit. Kami datang sini jemput ustaz ceramah lah. Yang ustaz mengata pada kami, ustaz, bila masa saya mengata? Tadi ustaz cakap tak nak ikut Nabi Muhammad. Siapa tak nak ikut? Ustaz nampak ada serban atas kepala ni? Saya ikut ni pakai serban. Ustaz nampak tak saya pakai jubah ni? Saya pakai jubah. Ustaz nampak kuku saya ni?
Kuku saya potong dengan belah kanan dulu. Jari ini dulu, jari ini dulu, jari ini dulu, jari ini dulu. Last kali baru jari ini selepas habis belah kiri. Saya ikut Nabi cara potong kuku. Ustaz nampak tak tandas kita orang tu punya bersih Ustaz? Nabi suruh bersih, kami bersih. Ustaz nampak tak kapet kami ni bersih? Nabi suruh bersih, kami bersih Ustaz. Ustaz tahu tak kami di surau kami ni setiap malam Jumaat kami buat qiyamul lail. Kami buat Ustaz. Cakap tak berlapik. Memanglah semua sunnah Nabi kita ikut, tapi ada benda yang kita tak ikut. Apa dia? Nabi cakap jangan bergaduh. Nabi cakap bersatu padulah, jangan berpecah belah. Yang tu pasal saya tak ikut. Yang potong kuku ikut Nabi, yang pakai piah ikut Nabi, yang makan nasi ikut Nabi, guna 3 jari pula makan roti ikut Rasulullah. Nabi cakap jangan berpecah belah, pasal tak ikut. Akibat kamu berpuluh-puluh tahun berpecah belah sesama Islam, tak nak ikut Rasulullah, tak nak ikut Quran, Allah turunkan fitnah pada kamu, jadi hina bangsa kita. Mana nak letak tuan-tuan ayat dalam Quran surah 63? Jangan kita faham bahawa rahmatan lil alamin ini baik pada semua dia. Tak, kata Allah, kalau kamu bantah Nabi, fitnah akan dapat. Dan yang kedua, kalau kamu bantah Rasulullah, azab akan dapat. Subhanallah. Ustaz, Nabi Muhammad ni dia bawa rahmat pada sekalian alam. Apa rahmat dia Ustaz? Ni Al-Quran. Al-Quran tu salah satu rahmat dia. Dalil, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada pertikaian, rujuk pada Allah dan Rasul. Soalan dia, kenapa hari ni kita tak rujuk pada Allah dan Rasul? Sedangkan Allah kata rujuk pada Quran dan hadis. Hari ni kita rujuk pada pakar. Kita telah mengkaji, minta untuk pakar. Bunyi pakar tu mulut jadi luar, pakar kata dia. Saya tak nafikan masalah pakar. Tapi masalah dia, adakah pakar bagi segala pakar ni kita rujuk? Ustaz nak cakap pasal apa? Saya nak cakap sebab ada orang mendakwa bahawa manusia boleh duduk di planet Marikh. Pihak NASA telah menjumpai sumber air di planet Marikh, dan planet Marikh ada kesan orang duduk di planet Marikh. Jadi mungkin makhluk asing itulah yang datang ke bumi beribu tahun dulu membina piramid dan sebagainya. Ini pakar telah mengkaji, ya, pakar gitu. Habis tu takkan tak ada ayat dalam Quran menjelaskan benda ini. Al-A'raf ayat 10, ayat 11, ayat 12. Balik buka. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami jadikan kamu ni manusia tempat tinggalnya di bumi, dan hanyalah di bumi ini dijadikan bagi kamu ada kehidupan ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sebelum NASA, sebelum Amerika jawab, Allah dah jawab dah. Di bumi ni saja ada kehidupan macam kita. Tak smart macam mana Quran tuan-tuan. Amerika berbelanja berbilion nak buat kajian. Quran cakap dah, tak payah kamu kaji bumi sudah. Kamu hidup di bumi sudah. Kamu hidup di sini pun tak habis dah. Ustaz, kenapa kita tak boleh hidup di bulan? Kenapa kita tak boleh hidup di planet Marikh? Kalaulah kita boleh hidup di planet bulan, tak tertegak hukum. Takkan tertegak hukum. Tuan-tuan dengar ni, membaca berita, baca berita. Satu kejadian rompakan kedai emas berlaku di Seksyen 17 Shah Alam pagi tadi. Kerugian dilaporkan hampir 4 juta ringgit. Nampak? Tuan-tuan cuba tengok, orang baca berita ke apa, bercakap kat TV, kepala mesti hangguk. Pihak polis percaya bahawa mereka telah melarikan diri ke bulan, dan pihak polis sedang mengejar mereka sekarang. Agak-agak boleh tangkap tak tuan-tuan kalau dah lari ke bulan? Tobat lahum tak boleh. Dah 4 kali dah Mahkamah Syariah panggil Kak Tipah perbicaraan kes minta cerai. Mana suami awak ni, Latifah? Dengar cerita dah pindah ke Marikh tuan. Macam mana nak email ke sana? Sebab itu tuan-tuan, bumi ni tempat tinggal kita. Kamu buatlah apa benda pun, kau duduk di sini.
kau curi barang mas Sen 17, sehari 2 dapatlah tangkap. CCTV bersepah. Tambah polis Malaysia pula cekak. Apa salah? Saya depan mata saya, tuan-tuan, satu kejadian pembunuhan berlaku depan mata saya. Dia ambil pisau Rambo, dia tikalnya perempuan tu. Saya tak sempat nak buat apa-apa. Kejadian tu berlaku dalam pukul 9.15 malam. 9.45 malam dia tangkap dah pembunuh tu. Tuan-tuan boleh tengok cerita ni dalam Gerak Khas. Subhanallah. Cekak betul, tuan-tuan. Itu pun lambat sikit sebab ada iklan. Kalau tak ada, saya agak 9.30, 9.40 kena dah, tuan-tuan. Datang saja Senin, misal begini datang. Cekak tak cekak. Allah ni maha bijak. Apa yang tuan-tuan nak tanya dalam Quran ada jawapan. Tuan-tuan, kita hari ini menggunakan green technology. Bukankah green technology terdapat dalam surah Yasin, ahdharin nara? Daripada benda hijau itu boleh menjadi api. Daripada benda hijau itu boleh jadi sumber tenaga api. Kenapa kita tak ambil daun-daun hijau, pokok-pokok hijau jadi biodiesel? Allah sebut dalam Quran. Hari ini manusia duk fikir apa akan terjadi kalau petroleum habis. Apa akan berlaku? Tak akannya habis. Pokok tu ada, kau proses lah. Pokok kelapa sawit, minyak sawit tu jadi biodiesel. Quran sebut. Canggih Quran ni, tuan-tuan. Ustaz, ya. Masa Nabi Adam turun ke dunia, dinosaur masih ada ataupun dinosaur dah pupus? Mana saya tahu. Ustaz cakap Quran ada jawapan. Bulan 4 yang lepas saya ceramah di Oxford. Oxford panggil saya lebih awal pada tuan-tuan panggil. Subhanallah, tuan-tuan. Kira hebat Oxford, tuan-tuan. Dia benda faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Jadi saya pergi, dia orang bawa saya melawat dekat Oxford punya museum. Dia tunjukkan saya rangka dinosaur. Tinggi ni lah lebih kurang, tuan-tuan pun dah pergi dah, tinggi ni lah. Besar rasa ni dinosaur ni. Mak Saleh tu tanya saya, pengurus museum tu, tempat awak ada tak benda ni? Tak ada. Kalau ada pun kecil-kecil, kuku-kuku dia, gigi-gigi dia. Jumpa kat Pahang tu, gigi-gigi dia. Tak ada lengkap macam ni, anak dia, bapak dia, semuanya ada. Oh, tempat kami ada. Saya mula terfikir, kenapa dinosaur hanya ada dekat Amerika dan di England dan di Rusia saja? Kenapa tak ada kat Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak? Adakah dia hanya hidup di sana saja? Ataupun apa cerita tentang dinosaur? Tapi saya malas nak fikir banyak-banyak tentang lantak ke dia lah. Saya jawab, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata pada malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah atas muka bumi, yang mentadbir, yang mengurus, yang nak jaga, yang nak memajukan bumi ni Allah bagi pada manusia. Maknanya tidak akan ada siapa pun yang boleh challenge manusia bagaimana nak menguruskan dunia. Nak buat jalan, nak buat bangunan, nak buat rumah, nak buat parlimen, nak buat masjid, nak buat surau, manusia yang buat. Tak ada satu benda yang boleh lawan. Tu nama dia apa? Khalifah. Kalaulah Nabi Adam turun, dinosaur masih hidup di zaman Nabi Adam, agak-agak Nabi Adam boleh buat rumah. Buat rumah dinosaur mai jenguk. Buat apa tu? Sudah, tuan-tuan. Bila nak maju Nabi Adam dan anak keturunan dia? Itulah jawapan dia. Tuan-tuan bayangkan sampai sekarang dinosaur masih ada. Ada, tuan-tuan. Setiap hari Sabtu 10.15 dia muncul. Habis ranap bangunan dan pencawang elektrik di Jepun. Tuan-tuan tengok cerita Atramentaro, tengok. Gitu. Bayangkan raksasa masih ada, boleh hidup ke Shah Alam ni, tuan? KLCC pun dia langgar sekali. Bila nak jadi khalifah? Maka Allah jadikan dia khalifah. Ada tak binatang besar? Ada. Nama dia apa? Gajah. Manusia boleh kontrol gajah. Naik atas gajah, main bola dengan gajah, melukis dengan gajah, tarik kayu balak dengan gajah. Allah bagi pada manusia. Kalaulah dinosaur tu masih ada, dia nak kontrol apa, tuan-tuan? Subhanallah. Okey, Ustaz. Soalan. Ya, UFO. Ini saya jadi imam, habis main Jumaat dia tanya. Saya
pengkaji Persatuan UFO. Kenapa ustaz tak percaya ada UFO? Saya kata kalau ada saja. Abang ahli persatuan? Saya ahli persatuan. Dah jumpa belum? Belum. Dah berapa lama masuk persatuan? 10 tahun. Tak nak jumpa lagi? Tak pernah. Oi, itu macam mana? Abang kat masuk persatuan yang tak wujud macam mana? Apa dalil dia juga? Kita dah bukti gambar, video, apa semua. Abang, gambar tu orang boleh buat abang. Video pun orang boleh buat abang. Tak adalah. Dia ustaz, kita tak nafikan. Mungkin ada makhluk tempat lain ustaz. Dia datang buat piramid semua. Kita tak tahu ustaz. Macam ni lah bang. Abang apa yang abang faham dengan UFO? Okey ustaz, UFO ni kalau dia terbang, dia radar tak boleh detect tau. Radar, tentera ke radar apa, dia tak boleh detect. Dia laju, dia tak dapat. Dia macam kalis detect. Oh. Macam hari tu di Perancis ada, pesawat Perancis ada kejar dia lah, tapi tak dapat kejar. Memang laju ustaz. Dan tiba-tiba je dia datang di rumah tu orang, dia hilang. Oh. Maknanya dia lebih laju pada manusia, dia lebih canggih pada manusia. Begitulah lebih kurang ustaz. Habis tu abang nak letak di mana ayat Quran? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Allah sebut, Allah jadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Kalau abang kata ada makhluk lain lebih canggih daripada manusia, di mana abang nak letak Quran? Dia ada enjin abang. Dia bunyi enjin lah. Lampu dah kalau gitu orang naik bawah. Abang beli radar daripada mana? Dari Amerika. Yang buat cerita UFO tu mana? Amerika. Kalau gitu mereka lah yang mencipta pesawat yang tak dapat dikesan oleh radar yang masuk dalam negara orang. Mereka yang cipta radar, mereka yang mencipta pesawat, dan mereka lah yang mencipta cerita tentang UFO. Senang cerita abang. Tuan-tuan nak tanya apa? Al-Quran smart. Ustaz, macam tempat kita orang apa? Macam hujan memang dia orang syorkan supaya masuk dalam rumah jangan kena hujan lah sebab dia ada asid. Oh gitu pula. Itu sekarang air hujan apa semua jangan kena ustaz, bahaya asid. Ya ke akak? Akak baca dah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Allah Ta'ala kata apa? Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bi wa yuzhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ada 4 benda yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal 11. Kami jadikan hujan daripada langit, turun daripada langit. Tuan-tuan, saya naik kapal terbang balik umrah baru lepas ni, naik kapal terbang yang paling baru sekali, Saudi Airlines. Saya masuk pramugari tu kata, Ustaz Kazim, hei, kena aku pula dia ni, Malaysian or Philippine? Saya orang Kuantan lah ustaz. Oh Kuantan cakap lah, orang nampak tuan-tuan, Kuantan kerja Saudi, belum terbang, belum apa-apa dia tutup dah. Hai kak, awal dia tutup, belum penumpang belum habis masuk. Ustaz, 4 orang je naik ustaz. Oh sudah tuan-tuan. Saya tidur tuan-tuan, sedar-sedar orang selimut. Rupanya pramugari selimut. Allah, Masya Allah auranya tuan-tuan. Dia selimutkan saya, dia tak tepuk je tuan-tuan. Dia terbang 37,000 kaki. 37,000 kaki. Balik semalam saya pergi naik Ipoh Senai ATR 700. ATR Malindo Air 15,000 kaki. Habis ceramah di Johor, saya pergi ke Langkawi, saya naik helikopter tuan-tuan. Kawan saya 2,000, 3,000 kaki. 37, 14,000, 15,000, 2-3,000 kaki. Soalan, kalau agak-agak terhempas, mana yang lebih teruk? 37, 15, 3. Yang makin tinggi makin teruk. Tuan-tuan panjat tu jatuh dengan panjat kipas ni, mana teruk? Yang nu mati, yang ni patah kaki. Makin tinggi lajunya, momentumnya lagi laju. Hujan tingkat atas awan, tingkat tengah awan, tingkat bawah awan, hujan turun. Ada hujan paling rendah, ada hujan tengah, ada hujan yang paling tinggi. Agak-agak yang paling laju hujan jatuh, hujan dari mana? Atas atau yang bawah? Atas lah ustaz, momentum dia laju. Tak.
Sama ada atas, sama ada tengah, sama ada bawah, momentumnya adalah sama. Tetap sama turun timpa kepala kita. Jangan bila timpa pula, aduh, ini mesti ketinggian yang tinggi ni tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. 0.10 km sejam, tetap sama tuan-tuan. Maha suci Tuhan ciptakan. Allah sebut dalam Quran. Untuk apa? Untuk membersihkan kamu. Green technology. Orang mai cerita kat saya green technology. Ustaz, green technology, saya tanya, what the meaning of green technology? Dia said, actually Ustaz, green technology, dia cerita kat saya lah, lampu siang-siang jangan buka, green technology, pakai cahaya matahari. Tetapi ada satu green technology yang kita lupa, nama dia hujan. Hujan turun mencurah-curah, biar je, tak ada siapa pun tadah. Sedangkan kata Allah, air hujan itu liyutahhirakum bihi, supaya kamu jadi bersih. Mandilah dengan air hujan. Tak ada asid pada air hujan. Yang kata hujan tu asid, menurut pakar tak habis-habis untuk lemah ni. Allah kata air hujan itu membersihkan awak. Acik-makcik yang mengidap penyakit kulit, air hujan ubat, bersih badan tu. Ini tidak, saya hujan lari, demam kata dia. Demam bukan salah hujan, salah asid dalam badan awak yang terlalu banyak penyakit. Tanda ada penyakit, bila kena hujan, demam, itu tanda penyakit. Kita budak-budak dulu main hujan, mana ada demam? Sebab sihat. Jangan salahkan hujan. Penyakit dapat dikesan dengan air kencing. Beranak mengandung dapat dikesan dengan air kencing. Kadang-kadang yang mengandung tu suami dia. Air kencing suami letak kat doktor. Nurse ambil. Menung doktor tu. Duduk bang. Abang tak ada alah-alah ke pening-pening, tak ada bang dalam seminggu dua ni? Tak ada lah, okey, berarti okey lah kan, tak ada apa. Macam mabuk-mabuk, muntah-muntah ada tak? Tak ada, okey semua doktor. Apa masalah doktor ni? Sebab saya tengok report ni, abang mengandung sudah. Tak pening kepala abang. Rupanya dia terbawa air kencing isteri dia tuan nak buat. Penyakit manusia boleh dilihat pada najis. Penyakit manusia boleh dilihat daripada air hujan. Allah, tuan-tuan, wa fi anfusikum, pada diri kamu tu ada tanda kebesaran Tuhan. Di Malaysia, air kencing masih lagi digunakan untuk melihat kadar dadah dalam air kencing, urine test. Di negara maju, dia dah ambil rambut dah. Dia tak ambil lagi air kencing. Kalau ada orang yang disyaki isap dadah, ambil rambut, tengok ada dadah jenis apa. Rambut boleh bagi tahu dadah jenis apa kita makan. Bukan air kencing dah tuan-tuan. Malaysia masih guna air kencing. Polis buat orang pula tahan basikal lajak, motor lajak, tepi. Ambil botol kencing belakang pokok. 4 orang letak kencing belakang pokok. 3 orang isap dadah, yang tak isap dadah seorang. Apa yang penting kerja sama. Dia kencing satu botol, sikit-sikit tak ada tuan-tuan. Lama-lama 4 lepas tak ada dadah. Tapi kalau rambut dia cabut, test dadah jalan kau. Allah sebut dalam Quran. Lepas ni kita tadah air hujan, jadikan untuk bersihkan wuduk, bersihkan tandas, bersihkan masjid, bersihkan air wuduk, jimat belanja tuan-tuan. Kata Allah lagi apa? Wa yudhiba ankum rijzasy syaitan. Air hujan ni menghilangkan gangguan syaitan. Ketiga, waliyarbita ala qulubikum, melembutkan hati. Yang keempat, wa yuthabbita bihil aqdam, meneguhkan pendirian kamu. Tuan-tuan, sini ada masalah saraf, ada masalah otot, ada masalah berkaitan dengan saraf, rendam air hujan. Tuan-tuan di sini menghadapi masalah saraf, tak boleh tidur, mandi air hujan. Ambil ais batu, campur air hujan, mandi selepas subuh, sebelum subuh ataupun sebelum maghrib mandi. Dia menghilangkan benda yang tak elok dalam badan. Subhanallah tuan-tuan. Inilah dia rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad kita, dia tak tinggalkan emas, dia tak tinggalkan harta pusaka. Yang Nabi tinggal Quran.
Quran yang Rasulullah tinggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan 12 hari tu saya bawa jemaah umrah 53 orang. Bulan 3, bulan 4 yang lepas, ada satu akak ni, dia nak kena operate bulan 12, ketumbuhan dia dekat rahim dia. Dia datang jumpa saya, minta air penawar. Saya kata, akak, saya bukan bomoh. Kalau gitu minta jampi lah. Saya bukan bomoh, kak. Jampi saya tak pandai. Jampi bodoh-bodoh pandai lah. Puh kiri, puh kanan, tek babi besar lengan, saya tak. Saya tak pandai, kak. Ambil ustaz, tolonglah, kak dah 3 kali operate. Ini masuk kali keempat, kak dah tak tahan dah, ustaz. Tolonglah ustaz, kak tak nak operate lagi. Habis tu kak nak buat apa? Tak payah operate lah, bagi hilang terus tak boleh ke ustaz? Macam ni lah, kak. Saya nak pergi umrah bulan 12. Kalau akak senang, akak ikut saya. Kita berubat di sana, kita baca doa di sana, kita baca Quran di sana, insya-Allah. Saya balik 10 hari bulan, minggu lepas saya ceramah di Johor, di Batu Pahat. Dia hantar mesej pukul 2 pagi. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ketumbuhan saya dah hancur, ketumbuhan saya dah hilang dan saya tak perlu buat operasi hujung bulan ini. Saya baca ngantuk 2:30 pagi, tuan-tuan. Lepas bayar Jumaat, saya telefon dia balik. Cerita apa, kak? Kak pergi cek doktor dah, ustaz. Oh, terornya kak. Kak cek doktor. Selalu doktor cek kak. Ustaz, alhamdulillah ustaz, tak payah. Terima kasih. Bukan dengan saya, kak, dengan Allah. Hilang ketumbuhan dia. Ajaib, tuan-tuan. Saya boleh bagi nombor dia, tapi dia tak bagilah. Saya boleh bagi nama dia. Tengok, waktu dia sakit banyak di Mekah, keluar darah banyak, dia pergi doktor hospital di Arab Saudi. Doktor tu cakap, awak tak ada apa dah. Mana awak ada sakit? Tak ada apa, line clear ni, mana ada awak. Doktor ni tak betul lah, lembab lah hospital sini. Dia maki doktor tu, tuan-tuan. Saya kata, kak, sabar kak, ni doktor Arab kak, ni hospital Arab kak, paling canggih kak. Kak jangan cakap main-main kak. Tak adalah kak, sebelum pergi umrah tu kak dah pergi hospital kak. Memang ada ustaz, oi. Mana pandai cakap tak ada. Memang tak ada di Mekah lagi, tuan-tuan. Apa saya buat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 1000 kali. Masa tawaf, masa sa'i. Saya kata dekat dia, waktu baca tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim tu kak tarik nafas, tarmihim bihijaratim min sijil. Dia pun begitu buat, tuan-tuan. 1000 kali. Siapa cakap Al-Quran tu bukan ubat? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan tidaklah kami jadikan Al-Quran itu, kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar, ubat. Sayang, tuan-tuan, kalaulah kita minta saintis kita cakap, baru orang percaya. Kalau ustaz cakap, orang tak percaya. Itu masalah kita. Kita dah hafal surah Al-Baqarah. Saya hafal surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan, 2 bulan. 3 juzuk 2 bulan. Lepas tu saya belajar dulu. Saya boleh masuk peringkat negeri 3 juzuk. Wakil. Padahal baru hafal 3 bulan, 2 bulan setengah dah masuk peringkat negeri 3 juzuk. Surah yang paling senang dihafaz Al-Baqarah. Lebih senang daripada juzuk 29, lebih senang daripada juzuk 30 yang pendek. Al-Baqarah ni panjang cerita dia. Tapi berapa ramai yang kaji, kenapa surah Al-Baqarah? Surah lembu betina, kenapa Kenapa tak letak Al-Fatihah? Al-Fatihah Adam. Surah Adam tak ada pun. Surah Soleh tak ada pun. Padahal Nabi. Surah Ismail tak ada pun. Yang ada surah lembu. Jom, tuan-tuan, kita kaji apa istimewanya lembu sampai Allah letak nama surah. Ni nama dia gelas. Seekor lembu menghasilkan 200,000 gelas susu. Bayangkan, tuan-tuan, ada seekor 200,000, 10 ekor 2 juta, 20 ekor 100 ekor
Sebab itu perusahaan tenusu menghasilkan pendapatan $1 trilion Amerika setahun. Orang Melayu kata bela lembu bodoh. Akhirnya Australia ambil, akhirnya New Zealand ambil, akhirnya Belanda ambil. Mereka lah pengeksport lembu paling besar dalam dunia. Sedangkan orang Malaysia paling banyak hafal surah Al-Baqarah. Paling banyak hafaz. Tuan-tuan di luar tu cuba pergi cek kereta Mercedes. Mercedes kita tu berapa banyak di luar tu. Setengah orang pakai Mercedes, ada yang pakai Mercedes. Sebuah kereta Mercedes dihasilkan daripada 5 ekor lembu untuk menghasilkan sarung cushion kulit dia. Dan sebiji kereta Mercedes harganya berapa ratus ribu. Begitulah nilai tinggi kulit lembu. Belum masuk di antibody dia. Tuan-tuan cocok 2 kali sini, cocok sekali sini sebab nak pergi Mekah. Ambil daripada antibody lembu. Berapa harga dia sekali cocok? 200-300. Semua orang cocok. Dia tak ambil tuan-tuan antibody kambing. Lembu dia ambil. Sebab lembu yang paling kuat. Kena hujan tak demam, tengah panas tak demam, tidur atas jalan tak demam. Kuat betul badan dia tuan-tuan, imun badan dia tu. Patutlah Allah sebut. Hebat lembu ni. Tapi sayang kita malas bela lembu, tak ada masa depan. Yang ada masa depan kerja pakai tie, kerja pakai coat. Oi, kerja government tu dia. Oh, kerja office. Buatnya naik motor bela lembu. Tak ada harapan. Cuba tengok Sing yang jaga lembu, naik motor EX5 seluar pendek, pakai serban, bawa tongkat satu. Depan dia ada 40 ekor lembu. Seekor lembu 4,000, 4,000 darab 40. Setengah juta. Setengah juta bodoh duk jaga tu. Setengah juta. Cuba tengok yang pakai tie, cocok duit gaji ni. Tengok slip yang dia buang kat lantai tu, ambil balik tu. RM4.5 baki. Allah, kesian tu. Mahal tie pada duit dia lagi tuan. Jom kita ubah mentaliti kita. Al-Quran bukan setakat dibaca, dia diamalkan. Sekarang saya nak bacakan pada tuan-tuan satu doa. Saya nak ijazahkan pada tuan-tuan, ambillah doa ni. Kita nak jumpa lagi, kita pun tak tahu bila. Jadi dulu saya kena santau, dulu saya kena sihir, saya banyak penyakit. Saya tak tidur malam 1 tahun 6 bulan. Setahun 6 bulan saya tak tidur, tuan-tuan bayangkan. Jenuh mengubat. Jenuh. Lah sekali saya selongkar kitab lama. Saya cari tuan-tuan. Alhamdulillah. Santau selesai, tidur pun selesai. Saya sekarang nasib baik saya ceramah, saya tak tidur tuan-tuan. Kalau saya tak ceramah dengan saya tidur lah. Jadi saya nak bacakan, tuan-tuan ikut. Sebelum tuan-tuan berdoa, tuan ambil dulu ijazah doa ni dulu. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, jadi selawat ni, jazah ni saya bagikan pada tuan-tuan. Sila baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, dan bila tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan baca doa dia ni. Baik, selepas tuan-tuan baca yang tadi, la ilaha illallah tadi, baru tuan-tuan baca 7 ayat. Sekarang saya nak bacakan pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana ada pen, tulislah nombor ayat dia. Yang mana sakit lutut, sakit jantung, sakit dada, sakit kepala, ambil tapak tangan, peganglah di tempat tuan-tuan. Aminkanlah, niatkanlah, sembuhkanlah penyakit aku ya Allah waktu saya baca, insya-Allah. Yang mana ada air, bukakanlah botol air tu, bacalah tuan-tuan. Baik, sekarang
Saya bacakan dahulu surah yang pertama, surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik, surah kedua Yunus 107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa hu wa in yuridka bi khairin fala rada li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang ketiga surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Baik, surah keempat, surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Baik, yang kelima surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Baik, surah yang keenam, surah Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Baik, yang terakhir surah Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhar hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi was-sama'. Baik, mudah-mudahan apa yang saya bacakan tadi memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Allahumma rabban nas mudhibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqaman ila anta ya rabb. Allahumma faqihhu fid din wa alim ta'wil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi fala fis sama' wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ijazahkan bacaan doa-doa tadi pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat dan saya pun dapat juga manfaatnya. Bagi tuan-tuan yang nak tolong sekolah saya, di luar sana ada gerai pusat pendidikan Al-Barakah, tuan-tuan derma pada sekolah saya hadiahkan buku ini pada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat manfaat. Buku ni adalah buku nipis saya, amalan-amalan saya, petua-petua saya daripada saya kena santau tahun 97 sampailah saya mendapatkan rawatan. Apa amalan untuk perubatan saya tuliskan dalam buku ni supaya ilmu-ilmu tu tak hilang begitu sahaja. Terima kasih Prof, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar ada riwayat sebut seolah-olah unta betina yang nak melahirkan anak. Raungan rengekan yang begitu teruk. Padahal batang ni cuma disentuh oleh Nabi. Kita semua Nabi tak pernah sentuh. Kita semua tak pernah tengok Nabi. Cukup jadi sebab untuk air mata kita mengalir rindukan Nabi SAW.